Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustazah harap semua berada di dalam keadaan yang sihat, gembira, ceria bersama keluarga masing-masing. Kamu seronok tak sekarang belajar kat rumah? Okey, seronok? Mesti kamu seronok sebab tak payah bangun pagi-pagi, tak payah pakai baju sekolah, tak payah naik van pergi sekolah. Betul? Oh, Ustazah rasa lebih seronok pergi sekolah kan? Kita jumpa kawan, jumpa Ustazah dan jumpa siapa? Jumpa cikgu-cikgu yang lain lah, selain dari Ustazah. Baik, hari ini kita nak belajar tajuk. Boleh teka tak tajuk apa? Okey, kalau Ustazah mestilah pendidikan Islam kan? Takkan Ustazah nak ajar matematik, nak ajar sains. Okey, hari ini kita nak belajar pendidikan Islam bahagian ulum syar'iyah. Okey, ulum syar'iyah. Dalam ulum syar'iyah kita ada tajuk ibadah. Okey, ibadah dekat muka surat 73. Okey, Ustazah nak ingatkan, harap semua boleh buka buku teks, ambil buku teks, duduk depan-depan dengan komputer dan di sebelahnya ada buku teks. Okey, tajuk ni dalam unit 1. Unit 1 di muka surat 73. Okey, dalam tajuk ni kita akan belajar bab kebersihan, iaitu diriku bersih. Semua suka kebersihan bukan? Okey, walaupun di mana kita berada, kita perlu jaga kebersihan diri. Jaga kebersihan diri dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Kita perlu dalam keadaan yang bersih. Semua orang suka akan kebersihan. Ada satu je yang tak suka akan kebersihan. Siapa tahu? Syaitan. Syaitan tak suka. Syaitan suka kekotoran. Dia tak suka kebersihan. Kita perlu jaga kebersihan diri. Baik, Ustazah nak teruskan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu unit 1, tajuknya kebersihan diri, diriku bersih. Okey, tajuk yang hari ini iaitu istinja. Baik, siapa masih ingat tajuk istinja? Jeng jeng jeng. Okey, siapa ingat? Ustazah rasa masih ingat ni sebab baru je tahun lepas berlalu dengan sekejap je. Okey, walaupun tahun lepas kita belajar dalam masa lebih kurang 3 ke 4 bulan sahaja, tapi tajuk istinja sudah kita pun pelajari. Okey, masih ingat lagi tak? Dalam buku aktiviti. Siapa yang masih ingat? Dalam buku aktiviti kita sudah pun buat latihan, iaitu Ustazah ingat kita color kot. Color jenis-jenis air ataupun color jenis-jenis alat istinja. Siapa masih ingat? Kalau dia masih ada lagi buku aktiviti tahun 1, dia boleh buka buku tersebut, tengok dia dah siap ke belum siap. Okey? Baik. Ustazah nak ingatkan kembali pengertian istinja. Okey? Baik, dengar sama-sama. Dekat slide ni, Ustazah bagi dalam 2 bentuk. 2 bentuk. Okey, bentuk yang pertama dalam tulisan Jawi, bentuk yang kedua dalam tulisan Rumi. Siapa nak baca Jawi boleh, siapa nak baca Rumi pun boleh. Okey, jom sama-sama. Kita sama-sama baca. Semua buka slide yang Ustazah tunjuk. Okey, bagi perhatian. Baik, istinja ialah menyucikan najis dari tempat keluarnya najis, sama ada dari kubul ataupun dubur. Okey, boleh faham? Kita sucikan atau menyucikan tempat yang keluar najis, sama ada kita buang air besar ataupun air kecil. Masa tu tidak ada
air. Kita patut istinja. Okey, lepas ni Ustazah terangkan lagi apa yang perlu kita teruskan. Apa yang kita perlu buat sekiranya tiada air. Okey, boleh faham apa itu istinja? Okey, sebelum kita ke slide yang seterusnya, Ustazah nak bagi tahu kamu apa itu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini ada 2 objektif. Semoga kita semua dapat capai objektif yang akan Ustazah sampaikan. Baik, yang pertama, menyenaraikan alat-alat istinja selain daripada air. Sekiranya tak ada air. Okey, yang kedua, menerangkan syarat-syarat beristinja selain daripada air. Boleh ikut? Ada 2 objektif. Yang pertama, menyenaraikan. Yang kedua, menerangkan syarat-syarat beristinja. Okey, kita teruskan ke slide yang seterusnya. Jom. Baik, dekat sini Ustazah akan terangkan kamu alat-alat untuk beristinja. Okey, perhatikan. Ada dua alat untuk beristinja. Yang pertama, air mutlak. Okey, sebut sama-sama dengan Ustazah. Air mutlak. Okey. Kita teruskan yang kedua, iaitu benda-benda kesat. Ulang lagi. Benda-benda kesat. Okey, ada berapa semua alat-alat untuk istinja? Ya, betul. Ada 2 alat-alat untuk beristinja. Okey, Ustazah harap kita boleh teruskan. Okey, kita sambung ke slide yang seterusnya. Baik, Ustazah akan terangkan mana dan macam mana rupa bentuk alat-alat istinja dari segi air mutlak. Baik, kamu tengok semua dulu dalam senarai ini ada 7 jenis air mutlak. Okey, air mutlak sahaja yang boleh kita buat alat untuk beristinja. Baik, gambar yang pertama, air salji. Gambar yang kedua, air laut. Gambar yang ketiga, air embun. Gambar yang keempat, air sungai. Gambar yang kelima, air perigi. Gambar yang keenam, air hujan. Gambar yang ketujuh, air mata air. Okey, dah tengok semua. Ustazah dah bagi tahu jenis-jenis air dan gambar-gambar rupa bentuk air tersebut. Okey, dalam banyak-banyak jenis air ni, yang ada 7 jenis air ni, air mana yang kamu tak pernah tengok? Tak pernah tengok gambar yang dalam gambar yang Ustazah tunjuk ni. Okey, boleh Ustazah teka tak? Ustazah rasa mesti air yang nombor 5. Betul? Ya, jarang-jarang sekali kita dapat tengok air perigi. Sebab zaman sekarang dah tak, macam tak wujud dah perigi dekat kawasan tempat tinggal kita. Okey, air yang glamour dekat dalam gambar ni, yang kamu nampak, Ustazah rasa air yang paling glamour ialah air, air hujan dan air laut. Okey, kita pernah melalui banjir. Hari-hari kita rasa air hujan. Kita tengok hujan, kita rasa sejuk bila hujan turun. Air hujan boleh untuk dijadikan alat istinja. Baik, gambar air yang pertama tadi, cuba tengok balik. Air salji. Ustazah rasa ramai ni yang dah pernah rasa air salji. Mesti pergi holiday, pergi bercuti di kawasan yang ada salji, boleh sentuh salji. Tahniah siapa-siapa dah yang dah pergi ke negara yang ada air salji. Okey. Okey, 7 jenis air yang boleh kita gunakan untuk beristinja.
Ustazah harap kamu boleh faham, boleh tengok apa jenis-jenis air tersebut, mana yang boleh digunakan untuk beristinja. Baik, seterusnya kita ke slide yang selepas ni untuk tengok lagi alat-alat untuk beristinja dengan benda-benda kesat. Okey, tengok gambar kat sini. Benda-benda kesat. Okey. Alat-alat ini boleh kita gunakan untuk beristinja. Yang pertama, benda kesat yang pertama iaitu kain. Sebarang jenis kain boleh kita gunakan untuk menyapu ataupun sebagai alat untuk menyucikan najis tersebut. Kain, sebarang jenis kain, kain yang bersih. Okey. Yang kedua, kertas. Okey, kertas surat khabar ataupun kertas apa-apa sahaja yang bersih untuk kita sucikan tempat yang keluar najis. Yang ketiga, menggunakan batu. Benda kesat yang ketiga iaitu batu. Okey, benda kesat yang keempat ialah tisu. Tisu tandas. Okey, tisu tandas. Baik. Ataupun tisu, apa-apa jenis tisu sekalipun boleh digunakan untuk jadikan alat istinja. Okey, seterusnya daun kering. Daun kering kita boleh jumpa kat mana? Okey, dekat bawah pokok. Daun yang sudah gugur, daun kering kita jadikan alat untuk istinja. Senang ke susah nak dapat daun kering? Okey, sekarang kita duduk dekat apartmen yang tinggi. Tak ada pokok dalam rumah kita. Kita kena turun dekat bawah baru kita jumpa daun kering. Okey, seterusnya kulit kayu. Okey, ini pun Ustazah rasa susah nak jumpa sekarang ni kulit kayu. Kena pergi bawah pokok, cari ranting kayu dan ambil kulit kayu. Okey, dalam banyak-banyak ni Ustazah rasa yang keempat yang paling mudah kita dapat. Apa dia yang keempat? Ya, tisu. Tisu lah yang alat yang paling kita mudah jumpa. Dalam rumah kita mesti ada tisu. Okey? Mesti ada tisu. Baik, Ustazah harap kamu boleh ambil perhatian apakah alat-alat atau benda-benda kesat yang boleh kita beristinja. Okey, seterusnya kita yang ciri-ciri alat beristinja. Okey, ciri-ciri alat beristinja kita kena tengok juga. Alat-alat yang kita nak beristinja tu macam mana? Ciri-cirinya yang pertama, benda kesat. Okey, benda kesat. Okey, seperti batu atau kertas. Baik, boleh kita sambung lagi. Benda yang kedua iaitu, ciri-ciri yang kedua iaitu bukan benda yang dimuliakan. Faham tak? Bukan benda yang dimuliakan. Apa benda yang dimuliakan? Okey, bukan benda yang dimuliakan iaitu makanan. Okey, makanan. Baik, kamu boleh tengok slide ini. Ada dua bentuk. Satu tulisan Jawi dan ada satu tulisan Rumi. Okey, boleh dua-dua boleh baca. Mana yang nak baca Jawi boleh, mana yang nak baca Rumi pun boleh. Okey, ciri-ciri alat beristinja yang ketiga ialah, okey, boleh sambung lagi. Tengok sama-sama, baca sama-sama, bersih dan suci. Okey, maksud bersih dan suci bukan seperti najis dan darah. Okey, najis dan darah bukan alat untuk beristinja sebab dia bukan benda yang suci. Okey, kita sambung lagi. Yang keempat, boleh menghilangkan najis. Bukan benda yang licin seperti botol ataupun kaca ataupun plastik. Plastik ataupun botol ataupun kaca. Ustazah akan tunjuk kamu gambar-gambar ciri-ciri alat beristinja. Okey, kamu boleh baca dan boleh tengok gambarnya sekali. Okey, sekejap lagi Ustazah tunjuk slide gambar-gambar alat beristinja untuk kamu. Okey,
Bersedia? Ready? Siapa yang mengantuk? Okey. Sedia untuk ke slide yang seterusnya. Jeng jeng jeng. Ini dia gambar-gambar tadi. Benda kesat tadi yang Ustazah cerita dekat kamu. Batu ataupun kertas tisu. Batu nak ambil kat mana? Mesti ada dekat mana biasa batu ya? Mesti batu-batu kecil ni ada kat sungai. Wish, jauh ni nak pergi sungai. Okey, kat kedai pun ada ni batu-batu kecil ni. Macam batu nak letak dalam akuarium. Okey. Seterusnya, kertas tisu. Ustazah galakkan guna kertas tisu. Sebab kertas tisu ni mesti ada di rumah kamu. Tengok. Benda bukan dimuliakan. Ini dia maksud yang bukan dimuliakan. Benda dimuliakan itu makanan. Tergamakkah kita nak ambil kuih sebagai alat untuk kita basuh kita punya tempat keluarnya najis. Okey, Ustazah tunjuk kamu macam-macam makanan ni. Ada yang pertama tu kuih muih. Ada kuih kat dalam tu, ada kuih lapis. Takkan nak guna kuih lapis kan? Okey. Baik, tengok lagi gambar kuih apa. Oh, ada sate. Takkanlah nak ambil sate nak makan. Kita nak makan sate tu. Kita tak boleh guna makanan untuk kita buat beristinja. Kita tak boleh guna makanan untuk kita istinja. Baik, nak tengok lagi gambar apa kat dalam ni? Kita tengok gambar sebelah sate. Ada udang. Udang ya? Besar-besar nampak udang. Boleh tak ambil udang untuk buat bersihkan kita punya tempat keluar najis? Tentu-tentu tak boleh. Itu benda dimuliakan. Baik. Okey, habis cerita pasal makanan. Jom kita tengok lagi. Apa lagi benda yang kita boleh apa lagi benda yang ciri-ciri yang kita nak istinja. Okey. Ustazah buat lawak sekejap. Okey, jeng jeng jeng. Bersih dan suci. Tadi Ustazah sebut perkara bersih dan suci, bukan benda kotor, iaitu kita tak boleh nak istinja dengan darah. Okey, darah itu kotor. Okey, tengok gambar sebelah darah. Macam gambar aiskrim. Oh, no. Bukan. Itu bukan aiskrim. Itu najis. Pandai. Ada orang dah gelak-gelak ya. Tengok gambar najis. Cantik ke gambar dia? Tengok mata dia. Okey, najis dan darah tidak boleh untuk kita beristinja. Tidak boleh guna benda ni untuk menyucikan. Okey, seterusnya. Okey, boleh menghilangkan najis bukan benda yang licin seperti plastik dan kaca. Plastik itu benda yang licin. Jadi benda tu tak boleh nak menghilangkan. Hilangkan apa? Hilangkan kesan najis. Okey, plastik benda yang licin. Kita mesti guna benda-benda yang kesat supaya benda yang terkeluar daripada kubur atau dubur kita nanti hilang daripada ataupun hilang kesan daripada tempat keluarnya najis. Okey, faham tak? Okey, plastik dan kaca. Kenapa tak boleh guna kaca? Mesti kamu pun dah faham kenapa tak boleh guna kaca. Kaca itu berbahaya. Kaca nanti luka kita punya ataupun siapa-siapalah yang buat istinja tu luka tempat keluarnya najis. Jadi kaca itu bahaya. Baik. Ustazah nak tunjukkan kamu gambar ataupun cara-cara beristinja selain dengan air. Okey, tengok gambar betul-betul. Dalam buku teks kamu pun ada gambar ni. Boleh buka di muka surat 76. Cantik model tu. Okey, mana anak-anak pelajar perempuan?
mesti ada bear kat rumah dia. Okey, ada anak patung. Okey, boleh ambil anak patung, boleh cari batu ataupun benda-benda tadi yang Ustazah tunjuk, boleh praktik dekat anak patung. Bersihkan dia, istinjakan dia. Yang lelaki pun boleh cari anak patung adik-adik awak ataupun apa-apa benda lah selain anak patung, kita nak belajar atau nak apa? Nak praktik untuk istinja. Okey, yang pertama, tengok gambar yang pertama. Kita nak istinjakan bear. Bear ni dah terbuang air besar, tapi tak ada air kat rumah. Okey, yang pertama, ambil bear tadi, letak kat situ, ambil batu. Dia ambil batu tu, dia gunakan batu. Okey, sapu, kubur dan dubur dengan benda kesat. Benda kesat yang digunakan ialah batu. Okey, sapu dengan 3 kali sapuan. 3 kali sapu. Okey, sapu kali pertama, sapu kali kedua dan sapu kali yang ketiga. Okey, tengok gambar yang ketiga. Setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baharu. Maksudnya jangan guna batu yang sama untuk bersihkan. Kalau guna batu yang sama, apa akan jadi? Asyik guna yang sama, tak hilang-hilang lah najis ataupun kesan di mana? Di tempat keluarnya najis. Okey, boleh faham tak? Boleh faham ke tidak? Ustazah harap semua boleh faham dengan video yang Ustazah tunjukkan ini. Okey, macam mana? Boleh ikut? Dah mengantuk? Okey, Ustazah harap semua ceria-ceria tengok video yang Ustazah tunjukkan. Okey. Dekat sini Ustazah letak juga latihan pengukuhan untuk kamu. Senang je latihan ni. Kamu baca betul-betul. Kamu baca, kamu tengok, kamu fikir. Okey? Yang nombor 1 ke atas sekali. Isikan tempat kosong di bawah dengan pilihan jawapan yang sesuai. Okey? Ustazah dah bagi jawapan. Kamu baca, kamu isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Ada 2 bentuk. Ada 2 bentuk latihan pengukuhan di dalam video yang Ustazah terangkan ini. Okey, nak suruh Ustazah baca ke? Okey, Ustazah bacalah yang A. Istinja ialah perbuatan membersihkan. Kosong. Kat situ kamu letak jawapan. Yang keluar daripada. Okey, kamu letak jawapan. Dan dubur dengan menggunakan alat-alat yang tertentu. Dah nampak jawapan? Okey, yang kedua. Hukum istinja'i adalah. Nampak jawapan dia? Okey, alat-alat istinja ialah. Okey, Ustazah dah terangkan tadi apa dia alat-alat istinja. Kamu isi sahaja jawapan di dalam kotak-kotak yang disediakan. Okey, seterusnya tengok latihan pengukuhan yang kedua, bentuk yang kedua. Okey, arahan dia, suaikan pernyataan di bawah ini dengan gambarnya yang sesuai. Okey, sesuaikan gambar dengan pernyataan. Okey, berasal daripada bumi, benda yang keras dan padat, bukan logam atau besi. Mana jawapannya? Okey, yang kedua, bahagian tumbuhan yang tumbuh daripada ranting, helaian hijau berbentuk lepir, apabila kering berwarna coklat. Okey, senang je jawapan dia. Yang seterusnya, lapisan luar tumbuhan berkayu, permukaan batang kayu yang mati, berwarna gelap daripada asal.
Dah ada gambar, kamu cuma sesuaikan sahaja. Okey. Latihan ini kamu boleh masukkan ke dalam Google Classroom. Okey, ke dalam GC Classroom awak, ke dalam GC, hasil tugasan kamu ke dalam GC. Okey, kamu nak salin pun saya tak kisah. Ambil buku tulis, salin. Okey, mana tahu kamu dah lupa macam mana lah nak menulis sebab dah lama tak tulis kan? Ambil kertas, ambil buku tulis, ambil pensel, boleh salin. Okey. Baik, Ustazah rasa sampai di sini untuk kita sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap kamu boleh ikut apa yang Ustazah dah sampaikan. Ustazah dah ajarkan kamu tadi. Okey, Ustazah harap kita cepat-cepat boleh bersua muka, boleh berdepan, boleh belajar bersama-sama di sekolah. Okey, Ustazah harap lagi kamu semua berada di dalam keadaan yang sihat, jaga kesihatan, jaga diri, jaga percakapan. Okey, kita doakan semoga pandemik COVID ni cepat-cepat balik ke mana? Ke negeri dia. Okey, ke negeri mana dia datang tu? Baik, semoga kamu boleh ikut apa yang Ustazah harapkan. Belajar betul-betul, belajar bersama-sama. Walaupun cara kita belajar tak sama dengan tahun 1 awal-awal tahun dahulu. Okey, hari ini Ustazah dah ajar kamu tajuk istinja. Harap kamu boleh praktik atau kamu boleh amalkan sekiranya kamu di dalam kemudaratan. Mana tahu kita tak ada air, kita boleh gunakan untuk menyucikan diri kita dan membersihkan kita daripada kekotoran. Ustazah harap objektif pembelajaran pada hari ini tercapai. Okey, sama-sama kita belajar. Apa-apa kalau kamu tak faham, kamu boleh minta ibu ayah mesej Ustazah, kita bincang apa yang kamu tak faham. Ustazah harap kamu boleh amalkan menjaga kebersihan diri masing-masing. Nak Ustazah ulang lagi apa maksud istinja? Kamu boleh faham kan? Boleh buka buku teks di muka surat 70 berapa tadi? 73. Tajuk diriku bersih, unit 1. Okey, dalam buku aktiviti pun kamu boleh buka di muka surat 73 juga. Boleh buat aktiviti di muka surat 73. Kamu buka unit 1, tajuk diriku bersih, ibadah, ulum syari'iyah. Okey, boleh buat juga aktiviti di muka surat 73. Sesuaikan juga. Okey. Sesuaikan apa tadi yang macam alat-alat untuk beristinja. Kamu boleh buka, kamu boleh buat latihan tersebut dan boleh turn in ke dalam Google Classroom. Kalau kamu rasa tak boleh, kamu snap je gambar, bagi Ustazah melalui WhatsApp. Ustazah tengok betul ke tak betul. Kalau betul, Ustazah tanda betul. Kalau tak betul, kita cuba baiki dan betulkan. Harap sama-sama belajar dari kesilapan. Sebab kita perlu hadapi norma baharu. Sebab kita tak boleh pergi berdepan. Kita terpaksa di alam maya. Ustazah harap mana-mana yang tak boleh tengok pada masa ni boleh tengok pada masa akan datang. Ustazah record ni untuk kepentingan dan keperluan kita semua. Tak semestinya belajar pada jam 12.30 sahaja. Kamu boleh simpan bila masa free. Kamu boleh tengok video yang Ustazah sampaikan. Okey, Ustazah harap lagi sekali jaga diri dan jaga kesihatan. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.